tak ada masalah. Ya, kalau dia kata setakat dia diam sekejap terbatuk, tak ada masalah. Saya sebut dah dulu. Ya, kalau imam dah dengan mas kawinnya RM300 tunai, kata saya terima nikahnya, boleh lagi. Dia tidak ada masalah, dia tak putus lagi. Ataupun dia mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Pasal benda itu berlaku dalam masyarakat. Ada budak jawab, dia dengan mas kawinnya RM300 tunai, dia pun kata Bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya. Hukumnya masih sah lagi, dia tak ada masalah. Tapi kalau dia, aku nikahkan nikah bla-bla dengan mas kawin RM300 tunai, dia pun jawab Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Aku terima nikahnya, itu simptom sawan. Ketika itu dia akan terputuslah mualatnya, maka nikahnya tidak sah. Ya, sama juga dengan keadaan talak atau bercerai. Ya, itu keadaan-keadaannya. Jadi saya mengharapkan pada tuan-tuan dari segi lafaz selesai, ya, lafaz talak dia selesai. Jadi tolong berhati-hati, ya, sebab kita libat tanpa disedari dia akan menjatuhkan talak. Kecuali dalam bab satu, bab hakam. Ya, hakam ni satu keadaan, kitab ni pun saya tak ingatlah kitabnya ada tidak. Tapi kalau dalam undang-undang dia disebut isu hakam. Hakam ni maknanya kita boleh katakan ini yang keempat dan kelima. Ya, lafaz talak melalui hakam. Hakam ni maknanya seseorang yang diberi kuasa oleh suami. Biasanya prosedur mahkamah lah ni. Ya, prosedur mahkamah bila sudah melalui jawatan kuasa berdamai tak selesai, hakim boleh minta suami melantik hakam, isteri juga melantik seorang hakam. Mana hakam ini akan duduk bersidang, berbincang dan melihat dalam suasana keadaan itu apakah suami isteri ini boleh berdamai ataupun tidak. Melalui perbincangan, hakam kata yang adil, kami mendapati pasangan ini memang sudah tidak sesuai sebagai suami isteri, maka kita cadangkan untuk melafazkan talak. Dan hakim boleh minta kepada suami untuk lafazkan talak. Kalau tiba-tiba suami enggan, maka hakim boleh melantik yang hakam dilantik tadi. Contoh saya lah, contoh, ya, saya dengan isteri ada masalah, saya dah lantik hakam, saya lantik kepada Tengku untuk mewakili saya sebagai. Tiba-tiba dalam bicara mahkamah kata kamu kena lantik, saya enggan. Oleh kerana saya dah delegate power kepada Tengku untuk mewakili saya dalam kes hakam ini, hakim boleh mengarahkan kepada Tengku untuk melafazkan talak kepada isteri saya. Ada begitu. Dan dalam Malaysia ni baru-baru ni ada satu kes, ya, siapa yang buka dengan kes ni, kes itu berlaku perceraian secara hakam. Suaminya tak puas hati, dia mungkin tak tahu, tidak tak puas. Kalau tak puas patutnya tanya lah. Ya, tapi benda ni agak, ialah orang glamour kan, semula. Ya, tapi benda tu berlaku perceraian secara hak, di mana orang yang dilantik mewakilkan tadi itu telah melafazkan talak kepada isteri dan sabitlah talak. Yang sebut nama ni tak baik, dia sebut nama. Ini Zimbabwe, tuan-tuan. Okey, ini keadaan-keadaan yang boleh melafazkan talak. Okey, tuan-tuan, ya? Bis. Saya rekan. Ada soalan? Kita malam ni sakit kurang habis. Saya tengok ramai, saya tengok 11, ya? Saya tak ada masalah, tapi masing-masing mula nak syahid. Yang duduk kat dinding kan malah steady. Yang kat kerusi lagi lah. Kalau kena kursi yang goyang-goyang lagi. Okey, tak apalah, kita sambung sikit insya-Allah. Okey, lafaz talak ada persoalan? Kalau boleh saya jawab kalau ada persoalan. Kalau tak ada, saya nak masuk satu lagi lafaz. Satu lagi bentuk perceraian, iaitu secara khuluk ataupun tebus talak. Satu bab lagi insya-Allah kita lihat. Ada soalan? Tak ada, ya? Kalau tak ada, tak apalah, maknanya mungkin faham kan. Dalam hati, ni ada masalah hati ni. Talak itu mesti dengan lafaz, sama ada suara ataupun kinayah kita sebut tadi. Lintasan-lintasan hati tidak, itu adalah bisikan daripada iblis atau syaitan. Istighfar saja. Dia tak satu. Memang ada yang tanya soalan.
Ustaz, saya dah tercerai isteri saya, katanya. Betul ke? Betul. Macam mana? Saya nampak dalam hati, Allah, ya lah. Rupanya dengan dah dia tidak. Itu ada lintasan-lintasan di dalam hati. Kena banyakkan ya, istighfar lah ya. Itu lintasan. Baik. Jadi kalau lepas cerai ini, isteri tak payah dengar kan? Ya, betul. Isteri tak perlu dengar. Nikah pun isteri sebenarnya tak perlu dengar. Nikah, cerai, rujuk, segi hukumnya sah kalau isteri tak dengar. Ya. Tetapi bagi saya nikah itu lebih baik isterinya sama-sama dengar lah. Macam baru ni saya nikahkan satu orang, saya tanya yang perempuan dekat mana? Ke atas. Saya kata kalau boleh jemputlah turun ke bawah, biar dia sama-sama dengar. Satu. Kalau cerai pun lebih baik isteri mendengar. Sebab itu kalau kat mahkamah, kalau tuan-tuan ke mahkamah ada urusan, dengarlah ya. Biasanya hakim akan tanya suami, isteri, semak semua okey, tak ada masalah. Jadi suami akan lafazkan talak dan biasanya isteri dengar, suami sign, isteri sign. Dia benda tu jelas, tak putih, cukup cantik. Ya, dan rujuk juga sebenarnya tidak perlu isteri dengar, tetapi kalau isteri dengar itu lebih baik. Tapi tuan-tuan jangan lupa ya, saya dah sebutkan isyari rujuk dengan perbuatan kita tidak terima. Dalam kaedah mazhab Syafi'i dan kitab ini yang kita pegang amalannya tak diterima. Kalau berlaku persetubuhan dalam tempoh iddah isteri itu, ya suami tidak dikira rujuk, bahkan suami hendaklah membayar mahar atau mas kahwin yang pernah dibayar dulu. Maknanya berlaku persetubuhan wajib bayar mahar. Tapi rujuk dah. Tapi kalau dapat anak dalam tempoh berlaku persetubuhan iddah itu, maka anak tadi tidak disabitkan anak tidak sahara, tapi sabit sahara. Ya, itu syarat. Okey, menurut saya itu hukumnya namanya syubhah. Wata'i syubhah. Dia tidak dihukumkan sebagai haram. Tak. Cuma kalau mengadu pada hakim, hakim boleh takzir kepada suami kerana bersetubuh dengan isteri dalam tempoh iddah tanpa rujuk. Tapi bagi masa saya mengaji tuan-tuan dengan Dato' Ustaz Saleh Ahmad, dia kata apa payah sangat, rujuk tu tak payah kan. Maknanya cuma kata je, saya rujuk kamu semula, kelas. Mudah je. Saya dah sebut dah pasal rujuk, saya dah sebut dah bagi. Saya rujuk kamu semula dan boleh bersama terus. Tak ada masalah. Tak apa payah sangat. Dia gitu. Kena cakap lah, lebih baik lah. Tapi kalau memang dia kata dia tak nak niat rujuk, memang jadi masalah lah. Kalau dia lepas dia. Tak perlulah. Kalau standard pejabat agama memang dah ada ayat rujuk dia. Saya Ahmad bin Ali rujuk isteri saya Aminah binti Abu kepada nikah saya yang terdahulu tarikh sekian 11 tahun 2000. Itu ayat standard pejabat agama. Takkan letak rumah macam itu. Ayat duduk dengar ya, abang nak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad bin Ali. Dengan ini rujuk kamu sebagai isteri saya. Terima kasih abang yang boyok. Boleh juga lah tuan-tuan ya, tapi bahasa tu tak, yalah, ya biar jelas lah istilah. Tapi itulah beza yang antara bahasa. Sebab kita agama dia dah diundang-undangkan. Ya, jadi bahasa tu kena bahasa tu. Jadi maksudnya sama-sama. Ya, tuan-tuan. Lagi dah minta, kalau macam 4 bulan dia biasa laki bini tak rumah kan, dia tu balik kan. Kalau dia rujuk mahkamah. Kalau rujuk. Sebab taklid dalam surat nikah dia kata kalau tinggalkan isteri lebih 4 bulan sengaja atau paksa, tak bagi nafkah, kemudian dia mengadu pada hakim. Kemudian hakim akan semak betul aduannya, bayar RM10 bagi pihak suami, mahkamah terima, sabit talak khuluk, itu terus talak. Kalau selagi dia tak mengadu, tak sabit lah. Ya, bukan sikit-sikit tu yang saya kata, saya slot dengan orang perempuan, dia boleh sabar dia. Saya ada satu kes tuan, suaminya hilang tuan-tuan, bukan setahun pun. Daripada anak yang kecil tu, kalau tak salah saya umurnya dalam bulan tu, bukan tahun, bulan. Tak tahulah 6 bulan ke 7 bulan. Seingat saya, suami tinggalkan isteri sampai budak tu nak kahwin.